Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat ilahi dengan izin dan rahmat Allah juga. Kita dapat berjumpa lagi pada siri terakhir suratul Hujurat. Hari ini apa khabar semua sahabat? Hari ini kita akan bincang ayat ke-14 hingga 18, ayat terakhir ya. Ayatnya saya baca hanya 2 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sadaqallahul azim. Ayat ke-14 hingga 15. Sebenarnya huraiannya sampai 18. Jadi kita lihat ayat 14 tu ada asbabun nuzul, ada sebab turun ayat ini. Disebutkan dalam tafsir Al-Munir bahawa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang dari Bani Asad bin Khuzaimah. Mereka datang ke Madinah pada masa mereka datang ke Madinah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpura-pura mengucap 2 kalimah syahadah, padahal dalam hati mereka belum beriman. Mereka berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menghadapmu dengan berbagai beban dan kemiskinan. Kami tidak memerangimu sebagaimana Bani Fulan yang memerangimu. Berilah kami sebahagian sedekah. Benarnya dia nak minta sedekah. Saat itu mereka merasa seolah-olah telah berbuat baik dan memberi nikmat pada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mereka. Mereka rasa mereka cukup baiklah sebab mereka Islam. Lalu turunlah ayat ke-14 tadi yang saya baca tadi, wa qalatil a'rabu amanna. Jadi dalam ayat ini dalam ayat ini para ulama dalam ayat ini menunjukkan bahawa ada perbezaan di antara iman dan Islam. Jadi Allah terangkan di sini iaitu iman dan Islam. Ayat mulia ini menunjukkan bahawa iman itu lebih khusus daripada Islam. Sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa berdasarkan hadis Jibril yang ditanya pada Nabi, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal Islam, ma huwal iman, apa itu Islam, apa itu iman. Jadi iman ini ialah lebih khusus, tidak muncul melainkan ia wujud di hati, di mana ia membenarkan dalam hati disertai dengan amal. Dibenarkan dalam hati disertai dengan ketenangan dan kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dibuktikan dengan amal, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Islam dia lebih umum, hanya mengucap 2 kalimah syahadah dengan lisan dan serta memperlihatkan ketundukan dan kepatuhan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi iman Islam tu lebih umum. Iman ni dia bawa kepada berjihad, berjuang di jalan Allah, ya. Bawa kepada percaya dan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga pendapat mukmin dan muslim adalah sama. Ini berbagai pendapatlah, tetapi yang kebanyakan ulama mengatakan iman dan Islam adalah berbeza. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayat innamal mu'minun, iaitu ayat ke-15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dalam ayat ini Allah menerangkan ciri-ciri orang beriman.
Orang beriman ialah orang yang mereka ialah orang mukmin yang kamil. Mereka adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya secara total dengan hati, mengiktiraf Allah dan Rasul dengan lidah dan hati, dan mereka walam yartabu, tidak ragu-ragu dan bimbang. Mereka tidak ragu-ragu dan bimbang, tetap teguh atas satu keadaan. Yang kedua, dia berjihad dengan harta dan jiwa mereka untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman ialah percaya di hati dengan sebenar-benarnya, tak ada ragu, berjihad dengan jiwa dan harta untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya gunakan harta dia untuk mentaati Allah. Ada kereta untuk buat ibadah, untuk ke masjid, untuk berjihad, untuk berdakwah dan sebagainya, untuk membantu orang susah dan sebagainya. Hidupnya mencari redha Allah. Mereka memiliki sifat tersebut di atas ialah disifatkan orang yang beriman, berjihad, menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah kita melihat bahawa disebutkan juga dalam ayat ini bahawa jihad haruslah untuk membela agama Allah dan menyeru ke jalannya dan mengambil kembali hak-hak yang dirampas, ya. Dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya." Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa berperang supaya kalimah Allah lah yang luhur, bererti berjuang di jalan Allah. Ya, barang siapa yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, maka ia bererti berjuang di jalan Allah. Menegakkan kalimah Allah ialah menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah. Berjuang untuk menegakkan agama Islam agar dilaksanakan di dalam negara, sebuah negara, termasuklah negara kita, supaya berjuang untuk dilaksanakan syariat Islam. Dan pengajaran daripada ayat yang ke 17 dan 18 ialah tidak perlu memberitahu Allah tentang keimanan kita. Tak perlu kita nak beritahu tentang keimanan seperti orang Badui tadi. Tetapi sebenarnya ini adalah ayat ke 17. Tetapi sebenarnya Allah mengetahui agama, Allah mengetahui segala-galanya apa yang ada di dalam dada kita. Allah mengetahui segalanya yang berlaku di alam ini. Manfaat iman adalah kembali kepada dirinya sendiri. Tidaklah benar seseorang dengan keislaman merasa lebih berbuat baik atau berjasa pada seseorang, namun manfaatnya, pemberian dan kurnia dan nikmat sejati adalah milik Allah. Dia yang memberi hambanya taufik, bimbingan dan petunjuk kepada keimanan. Jadi orang yang memberi petunjuk kepada keimanan, taufik Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Orang-orang yang benar adalah orang yang mengakui bahawa Allah lah yang memberi mereka hidayah. Ulaika humus sadiqun, memberikan isyarat bahawa orang Arab Badui yang menjadi latar belakang turunnya ayat 14 tadi, mereka adalah orang yang bohong kerana di hatinya tak beriman. Kullam tu'minu. Dan Allah menegaskan bahawa tidak ada satu pun yang ada di langit di bumi tersembunyi dari Allah, termasuk yang ada dalam hati kita. Semuanya Allah tahu. Jadi tak gunalah hidup kita ni berpura-pura. Cakap lain di luar dan lain di dalam. Ciri munafik kan, ciri nifak. Maka tidak perlu. Ikhlaskanlah hati kita. Jujurlah apa yang ada dalam hati kita. Itulah ada. Orang Melayu panggil apa? Cakap berlapik. Apa di lain di bibir, lain di hati, yang tak perlu. Allah mengetahui segala niat dan tujuan, berbagai kekhawatiran dan keinginan kita, serta berbagai motif yang mendorong seseorang untuk masuk Islam. Ini khusus pada nak masuk Islam tu kenapa. Baik. Dia alhamdulillah syukur pada Allah dengan keizinan dan rahmat Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan dari ustazah ini, tak ada apa. Ini adalah dari kekuatan Allah, dari dorongan Allah. Di mana alhamdulillah kita habis tamat kita tadabbur surah Al-Hujurat yang mengandungi 18 ayat. Alhamdulillah. Jadi ustazah rumuskan
pengajaran penting dalam surah Al-Hujurat. Yang pertama, kewajipan mentaati Allah dan Rasul. Mula-mula kita belajar ialah kewajipan kita mentaati Allah dan Rasul. Kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Dalam konteks dalam zaman Rasulullah, kena tanya Rasulullah dahulu. Kena dapat arahan Rasulullah dahulu. Dalam konteks sekarang, kita tak boleh mendahului para ulama. Ya, nak buat sesuatu, tanyalah ulama dahulu. Yang kedua, etika. Surah ini membicarakan etika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu jangan tinggi suara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah berlembut suara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara. Begitu juga dalam konteks sekarang, janganlah kita menghina para alim ulama, ya. Hormatlah pada mereka kerana amal-amal soleh mereka yang naik ke langit itulah amal-amal soleh mereka saban hari naik ke langit yang dimohon ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keberkatannya. Oleh itu kita perlu beradab, jangan hina para ulama. Yang ketiga, tabayyun bila dapat berita daripada orang-orang fasik. Kita jangan mudah menerima berita-berita dari sebarang orang, terutama dari orang-orang yang fasik, orang kafir. Kerana hendaklah bertabayyun, kaji selidik dahulu, barulah kita terima, dan jangan sebar berita-berita fitnah pada masyarakat yang boleh menggemparkan masyarakat. Ini berlaku sekarang. Yang keempat ialah 6 larangan Allah yang perlu kita ambil perhatian, tadabbur daripada surah ini. Ya, 6 larangan ini dilarang orang mukmin menggunakan perkataan ini kepada sesama mukmin dan juga kepada manusia yang lain. Jadi kita dilarang 6 perkara. Kalau kita dapat jaga larangan ini, sudah tentu kita akan dapat wujudkan satu masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Iaitu larangannya ialah pertama, jangan merendah dan menghina orang-orang mukmin dan juga manusia yang lain yang bukan Islam pun. Yang kedua, jangan mencela dan mengolok-olok orang lain dengan berbagai panggilan. Yang ketiga, panggilan dari dan jangan sekali-kali memanggil saudara kita, sahabat kita dengan julukan yang tidak disukai olehnya, dengan panggilan yang tidak disukai, dengan gelar-gelaran yang tidak disukai. Yang keempat, jangan buruk sangka pada sahabat semuslim, seiman. Ya, jangan sekali-kali kita buruk sangka. Kita bermula dengan sangkaan baik kepada mereka. Yang kelima, jangan kita cari aib saudara kita, saudara semukmin kita. Lepas tu kita sebar pada orang lain adalah berdosa besar, menjatuhkan maruah mereka. Sebar ke media massa, mereka alam maya dengan melalui FB dan sebagainya. Maka ataupun kita cerita pada orang lain, ingat aib kita lebih banyak daripada mereka. Yang ke-6 iaitu mengumpat. Ini satu penyakit yang susah nak hilang. Maka sama-sama lepas Ramadan ni kita hilangkanlah budaya mengumpat. Kalau ada orang nak cerita, kita bawalah cerita lain, atau kita tinggalkan majlis mengumpat itu. Ya. Dan diceritakan di sini bahawa sebab mengumpat ni diibarat seperti memagang daging saudara kita yang telah mati. Betapa jijiknya. Sebab tu kita sama-sama lah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa saja umpatan yang kita telah lakukan. Dan Ustazah mohon maaf semua pada sahabat semua. Kalau ada yang terumpat, minta maaf banyak-banyak. Dan sebenarnya etika hubungan mukmin dengan mukmin dan dengan masyarakat sekitar ini begitu detail lagi diceritakan dalam surah An-Nur sebenarnya. Jadi para sahabat, tadabburlah surah An-Nur. Ustazah dah mengajar di 2 tempat surah An-Nur, ada khatam. Jadi satu di kuliah duha, satu di rumah mengaji Sakinah di Kerubung. Jadi diharap semua ahli jemaah yang belajar tu diharap ingat balik apa dia pesanan-pesanan dalam surah An-Nur, berbaik sangka, jangan fitnah. Bagaimana Allah ajar bila kita dengar satu berita, adakah terus terima atau berkata apa? Yang pertama yang saya ingat ialah Allah ajar katakan tidak. Bila sampai berita,
kita kata tidak dahulu. Jangan kata oh iyalah tu, tak salah ya. Baik. Jadi boleh tadabbur surah An-Nur. Kalau sahabat semua nak, belilah buku Dr. Zahzan ya, Keluaran Telaga Biru. Ada dia tulis tadabbur tafsir surah An-Nur. Ada keluar. So dah tengok kedai Saleh ada bagi orang Melaka lah ya. Ataupun daripada Ustazah Nafisah, iaitu lagi detail surah An-Nur ya, amat baik sekali. Jadi insya-Allah habis yang ni, mulai selepas ni siaran akan datang, kita akan kaji pula, kita akan bedah buku ini pula insya-Allah, iaitu makna syahadatain dan ma'rifatullah. Yang Ustazah akan fokuskan ialah apa makna dua kalimah syahadah. Ya, yang kita dok mengucap dua kalimah syahadah tu apa maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat mesti ingat bahawa mengucap dua kalimah syahadah tu dia boleh menggegarkan dunia. Masakan Abu Jahal melenteng bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia seorang rasul dan mengajak mereka menerima Allah sebagai Tuhan. Dia melenteng, menentang habis-habisan. Start daripada situlah Abu Jahal melentang. Kenapa? Dan dengan dua kalimah syahadahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyebarkan dakwah dan melaksanakan Islam, menyebarkannya ke seluruh alam ini. Dengan dua kalimah syahadahlah bagaimana Islam tersebar ke Eropah sehingga ke Andalusia dan ke Asia Tenggara. Jadi sama-sama kita ikuti bedah buku makna dua kalimah syahadah yang ditulis oleh Dr. Irwan Prayitno ya. Dia ada gambar rajah sekali, nanti insya-Allah kita akan belajar. Buku ni kita dah belajar baru dua topik di kelas di rumah sahabat kita Puan Hafsah di Duyung ya. Jadi pada kelas Puan Hafsah sila ikuti ya, insya-Allah. Jadi rasanya itu saja. Insya-Allah kita moga Allah beri kekuatan pada kita dan semoga sahabat sudi meluangkan masa bersama Ustazah di zaman PKP. Kita tak boleh buat kuliah ini, maka kita buat kuliah online saja ya. Jadi itulah saja aku astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.